Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Rubidin rasanya yang mula muncul. Terima kasih kerana sudi melayari bersama dengan saya, Saudara Syahar Ibrahim. Apa khabar? Rubidin bersama dengan pasangannya. Saya mengucapkan terima kasih kerana sudi saban malam melayari media sosial ini untuk kita bersama-sama berbincang. Kata orang membawang lah. Banyak membawangnya masalah politik negara ya. Cababa, selamat malam, terima kasih. Saudara Anwar Muhammad, apa khabar Saudara Anwar? Syarudin Salim, Waalaikumsalam. Yusmali, Assalamualaikum. Apa topik ni malam ni? Topik agak panas topik malam ni. Nazlinas, Abdul Halim, Profesor Halim, apa khabar Prof? Sihat ya? Dian Shah, Assalamualaikum. Selamat malam daripada Dian daripada Kaum Baru. Markim, apa khabar? Salimah Nur, Alfa Mike, Eddie Nur, apa khabar? Wan Bagan Serai. Oh, Bagan Muntah. Zikri Astag. Allah, saya pula terkena. Terkena apa ini? Bersin tak? Mungkin cuaca tak begitu tenteram. Saudara Abu Khalid, apa khabar? Saudara Seraman, Saudara Adnan, Roslan Mak Yatim, Assalamualaikum dari Kulai ya. Saudara Halim Pian, Saudara Kamal Zaman, selamat malam. Rusminin daripada Sabah, Zainuddin Din, Syami Musa, Basi Baco, Amizu Zuraimi, Assalamualaikum dari Gumusang ya Amizui. Farizal Murad, terima kasih kerana sudi menghadap saya. Assalamualaikum Rudin, Azrul Shah, Razak Mat, Syafi'i Mahmud, Nur Dolah, Sulaiman Hassan, apa khabar kau? Saya. Assalamualaikum. Domam ke? Tak, dia tiba-tiba je. Bergesin. Azwan Ali, apa khabar? Razali Saleh, Waalaikumsalam. Kifli lagi. Raja Kamal, Raja Bahrain. Ya, Hazlan Jaafar. Mana yang tak sempat saya sebut satu persatu tu, saya minta maaf. Kerana nak sebut satu persatu sampai tengah malam kan, tak selesai lagi. Banyak nak cerita hari ni sebenarnya. Saudara Long Kudo, apa khabar? Basri Baco. Jadi seperti biasa, saudara suami, saya harus melaporkan apa yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan. Din Jebat, teruskan perjuangan dan pencerahan dengan sesuai semasa dan negara untuk kami. Terima kasih Lokman Abdin dari Lahad Datu ya. Saudara Lahad Datu tadi, saudara Lokman Abidin ya. Berhati-hati, Lahad Datu sekarang bertambah tu dia punya COVID. Eddie Nur, saudara korang Batu Kurau, bawah Parlimen Larut Datuk. Yo, Assalamualaikum. Kering, Alfa Mi, Hazliza, Azlan, Haji Ashar dan Long Kundur. Ya, Kifli bin lagi. Hari ini keadaan tidak begitu tidak seronoklah saya melaporkan benda ni. Saya nak cari melaporkan laporan yang baik-baik, tapi hari ini masih lagi keadaannya tidak begitu menyenangkan fikiran ya. Kashidi, Haji Aswab, Haji Rahmat. Terima kasih. Kerana hari ini masih lagi 374 warga bangsa kita ini dijangkiti oleh virus corona. Dan yang lebih menyedihkan, terdapat 3 kematian kesan daripada wabak virus corona ini. Dan daripada 374 itu 2 adalah kes import yang terdapat di Kuala Lumpur. Terima kasih saudara Hem, Haji Aswar, Haji Rahmat. Pecahannya di Sabah masih lagi tinggi, iaitu Saudara Nazil Hashim. Saudara Nazil, saya nak baca ia punya pantun cantik malam ni. Thanks Saudara Nazil kerana respon pada permintaan saya. Saudara Rosna Abdul, apa khabar? Jadi daripada 374 sebanyak 277 wabak virus corona ini menjangkiti warga Sabah, Selangor 44, Kedah 27, Sarawak 9, wilayah perkusuhan 6 dan 2 lagi import. Jandika 8, Pulau Pinang 3, Johor 2, Perak 2, Labuan 2, Putrajaya dan Melaka masing-masing 1. Dan kita rasa alhamdulillah Saudara Talib, Saudara Ahmad Samsudin, bahawa Perlis, Kelantan, Terengganu dan Pahang, 4 negeri itu tidak dijangkiti mana-mana virus corona.
Skater mengharapkan supaya apa yang dapatan di Perlis, Kelantan, Terengganu dan Pahang ini dapat dikekalkan, begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Selamat malam, Saudara Mat Syukri, Saudara Fazil Yub. Malahan kita di Sabah, Ketua Menteri yang baru iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Haji G turut dijangkiti COVID-19 dan kini sedang menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth. Dan di Sabah juga tak menyenangkan kerana daripada 66 jururawat yang mengendalikan rawatan warga kita yang dijangkiti virus corona itu terpaksa dikuruntinkan seramai 40 orang. 40 orang terpaksa menjalani kuarantin. Artinya ia bukan hanya dijangkiti oleh orang biasa, malahan mereka yang dalam hospital pun. Saudara Mazlan Lan, apa khabar Lan? Mak Jani, Jab Yasni, Tiga Abdul. Dan 40 daripada 66 jururawat telah di kuarantin. Dan di Petaling Jaya, iaitu pusat membeli belah wan utama diarahkan oleh kerajaan, oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya ditutup selama 7 hari kerana terdapat 6 orang lagi pekerja di pusat membeli belah itu dijangkiti wabak virus corona, iaitu 2 malam dulu yang bekerja di salon kecantikan, ya, Saudara Aizah Ibrahim, salam Said Baharudin, Saudara Mat Azmi, Mat Ali, ya Mi. Hari ni Saudara Mat Azmi hantar kiriman tapi saya tak dapat nak baca lah Mi sebab something wrong dengan you punya kiriman tu. Mungkin malam besok saya boleh baca. Memang cantik tapi dia blur, nak saya transfer ke dalam komputer saya tak boleh Mi. Saudara Mak Izzuan Osman, apa khabar? Nariah Kamarudin. Jadi selain daripada pusat beli belah wan utama, turut dipertimbangkan untuk penutupan ialah kelab golf Tropicana. Cuma sekarang ini pihak kementerian merasakan persekitaran kelab golf tersebut terdapat rumah-rumah mewah dan adanya clubhouse, adanya restoran dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan sedang menimbangkan cara bagaimanakah untuk mengekang agar virus corona ini tidak terus merebak. Ya, Isnora Yahya, Normina Hani Ajirul, ya. Normina Hani Ajirul ni rasanya orang Sabah kot rasanya. Jadi bagaimanapun menurut pada Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri tadi, ya, Saudara Mak Irwan, dengar cerita baling pun ada 7 kes satu family berpunca daripada kluster tembok. Itu dengar cerita saya tak dapat pengesahan, saya tak boleh nak umumkan, ya, sebab apa yang saya nyatakan ini apa diumumkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab kita dalam keadaan sekarang ni kena berhati-hati sebab internet ataupun penyebaran berita-berita yang tidak sahih ini boleh mengundang masalah, ya, Saudara Yusof, Saudara Hassan Samsudin, apa khabar? Jadi saya hanya menyiarkan ataupun menyatakan apa yang terdapat dalam dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwajib ataupun yang sahih. Saudara Yub Abdul Rahman, apa khabar? Waalaikumsalam, Saudara Yub Abdul Rahman. Nampak durian lagi, Yub? Saya, Saudara Yub Abdul Rahman ni, satu ketika dulu kami bersahabat baik dalam pergerakan pemuda. Kemudian beliau memilih untuk berada di pihak yang lain, tapi sama-sama kita, walaupun kita berbeza pandangan politik, tetapi persahabatan tidak sama sekali kita putuskan. Tak gitu, Yub Abdul Rahman. Ya, saya mendoakan saudara, saya nampak gambar-gambar dalam internet, cukup bahagia bersama keluarga. Keep it up. Yang paling penting adalah kita membahagiakan keluarga kita. Soal politik ni dia sentiasa berubah-ubah. Ya. Nadib Ahmad Nas, salam Datuk Tatap Muafakat Nasional. Alhamdulillah, ya, Saudara Mak Hafizah, Saudara Rosli Ismail, apa khabar balik? Iftika Ahmad, ayuh desak kerajaan ubah. Jom join desak. Pak Mit Datuk, Assalamualaikum. Okey, ya. Jadi kalau tak sebut nama salah satu jangan marah pada saya. Esok rasanya berita dah keluar. Mungkinlah Saudara Mak Irwan, ya. Tapi hari ini saya tak boleh siarkan kesahihannya. Kerana kerajaan juga surplus, walaupun saya dah dapat tahu, tapi telah tadi Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri mengumumkan bahawa mulai hari Isnin rentas negeri antara Sabah dan Semenanjung terlaksana. Artinya warga Sabah yang nak datang ke Semenanjung tidak dibenarkan, warga Semenanjung nak pergi ke Sabah juga tidak dibenarkan, tak tahu untuk tempoh berapa hari. Kita mendoakan supaya segeralah wabak virus corona ini terhenti, supaya perjalanan rakyat apa semua, ya, Saudara Abdul Aziz, supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Runsing saya tengok. Kerana tadi ada 3 kematian lagi, ya, yang kehilangan jiwa. Jadi dalam keadaan begini, susahlah kita tengok benda itu. Saya berdoa pada Allah SWT sebentar tadi, solat Isyak.
sambil sujud, kita berdoa, meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu Taala agar segeralah mengusir keluar virus COVID-19 ini, supaya warga kita ini dapat hidup dalam aman damai. Bumi Semenanjung Emas ini sentiasa terpelihara. Ya, Saudara Mat Irwan Osman, kelab golf ni sensitif, nanti marah abah kau. Saya tak mau sentuh itulah, sebab itu minat dia. Saya pun main golf juga. Tapi kadang-kadang bila kita lihat Perdana Menteri bermain golf di saat rakyat menderita tu, kita rasa tak patut lah. Sebab dulu masa sebelum pilihan raya umum dulu yang ke-14, kita tengok saya Badudin, Datuk nampak ceria. Memang saya sentiasa menceriakan diri saya. Dulu sebelum pilihan raya 14 dulu kita tengok gambar Datuk Seri Najib main golf dengan Obama di saat negara kita dilanda banjir besar. Jadi itu yang kita rasa tak sepatutnya. Saudara Kesani Malaya, Saudara Mak Yunus, Yusarif, Sajen Yusof, apa khabar Sajen? Mudah-mudahan orang Penang sihat. Jadi dalam keadaan begini yang kita lihat bila gambar terkeluar. Apa khabar Siti? Siti Fareha, my sweet daughter-in-law. Jaga cucu-cucu papa dengan baik. Dah pastikan mereka tak keluar. Kalau boleh tak payah pergi sekolah dululah, sebab dekat sangat dengan kelab golf tu. Kalau boleh makanan pun masak sendirilah. Tak usah makanan di luar. Saudara Harun Syuib Bahak, Assalamualaikum Datuk. Saya dari Puchong, orang Puchong. Ya, Saudara Harun. Kita mengharapkan supaya pimpinan begitu peka dan sensitif lah dengan kebejatan yang dialami oleh rakyat. Pak Uda, sebab bila tersiar gambar Datuk Najib main golf bersama Obama, waktu kita dilanda banjir. Kemudian waktu saat rakyat berjuang dengan bertarung dengan maut COVID ni, tiba-tiba tersiar pula gambar Tan Sri Perdana Menteri main golf pula di Desaru. Itu yang tak seronoknya tu. Hamsam lah Datuk Malani pakai baju biru Barisan Nasional. Jamaluddin Samingan, apa khabar? Kentan, ya. Seperti biasa jugalah, biarlah kita jangan lupa dengan setiap hadis yang diturunkan ataupun yang dituturkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu sebagai pegangan ataupun sebagai tauladan atau pedoman kehidupan kita. Saya agak tertarik sebab ini adalah Saudara Mat Azmi Mak Ali, kepimpinan melalui tauladan. Samsul Isyam Abu, hari Selasa dah dekat Datuk. Sabar sikit, akan ulas sebentar lagi. Mak Irwan Osman, patut benda dah pernah berlaku, tak adalah yang diulang lagi. Begitulah keadaannya. Kita mengharapkan pimpinan sentiasa berhati-hatilah sebelum membuat satu tindakan. Ya. Sabda baginda Rasulullah SAW, junjungan kita yang kita kasihi, yang kita cintai. Saban hari kita mengucapkan salam dan selawat terhadap junjungan Rasulullah SAW. Katanya, permasalahan dalam mencari teman ataupun sahabat. Kalau kita mencari teman yang baik dan teman yang buruk, itu adalah ibarat seseorang kita berkawan antara penjual ubat dengan tukang besi, pandai besi. Kalaulah kita berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, bukan tukang ubat, minta maaf, minyak wangi, maka mungkin dia akan memberi kamu minyak wangi, atau engkau boleh membeli minyak wangi itu darinya, ataupun paling tidak aroma wangian itu berada terpalit ke badan kamu. Sedangkan kalau kamu bersahabat dengan pandai besi, selalunya percikan apinya akan mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Ya, bila besi itu, bila dipetri dan sebagainya, keluar asap. Asap itu mengeluarkan bau yang tidak sedap untuk kita cium, berbeza dengan penjual ubat, penjual minyak wangi. Jadi artinya kita bersahabat tu memilih-milih. Jangan kita pilih orang yang tak sepatutnya kita bersahabat. Berhati-hatilah dalam memilih sahabat, berhati-hatilah dalam memilih pemimpin, dan berhati-hatilah kita dalam memilih siapa saja dalam kehidupan kita. Kalau boleh carilah orang yang baik-baik. Saya malam ini ceria kerana saya petang tadi menerima kiriman daripada sahabat lama saya, Saudara Nazil Hashim. Saya bersahabat dengan beliau melalui rencana-rencananya, tulisan-tulisannya, cerpen-cerpennya, kritikan-kritikannya yang tersiar di dalam akhbar, media massa waktu zaman saya bergiat dalam dunia penulisan. Saudara Nazil menulis, dan ini cantik dia kata. Menurutnya, saya sempat, ini kata Saudara Nazil, saya sempat menghadiri hari bersejarah
perisytiharan kemerdekaan oleh Yang Berhormat Mulia Almarhum Tengku Abdul Rahman Putra di Stadium Merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957. Dan waktu itu saya merasa cukup bangga. Namun kini kebanggaan itu terasa didatangi oleh perasa kecewa apabila melihat pimpinan Melayu seolah-olah tidak lagi mahu mempertahankan perlembagaan negara. Malahan perjuangan mereka jauh tersasar jika dibandingkan dengan pimpinan terdahulu. Dan lebih, ini elok kita fikirkan, warga UMNO, elok kita fikirkan. Ini saya pun tak terfikir, tapi saudara Nazil Hashim, dia mencatatkan di sini untuk kita menghayati dan kita fikirkan. Sebab itu bila kita berkawan, bersahabat, bila mereka memberi pandangan, perlu kita tengok pandangan ini baik. Iaitu katanya, setelah mengamati logo UMNO, saya melihat akronim atau singkatan kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dalam huruf Jawi, PA itu pertubuhan, KAF kebangsaan, MIM Melayu dan BA bersatu. Tetapi pada huruf PA itu hanya ada satu titik. Kalau dalam tulisan Jawi, PA itu kalau satu titik menjadi FA. Kalau FA itu apa maksudnya? Takkanlah FA tubuhan. Jadi saudara yang berkesempatan, saya ingat besok atau lusa bila saya berkesempatan ke pejabat UMNO, saya akan bercakaplah dengan warga UMNO atau pimpinan eksekutif UMNO untuk memikirkan kritikan saudara Nazil. Jadi sebab itu saya katakan saudara Hashim ni dia bila menulis ada sesuatu kritikan politik yang elok untuk kita hayati. Hurufnya daripada PA, bukan FA. Dan dia kata kalau menggunakan satu titik artinya seperti satu mata. Kalau satu titik itu melambangkan satu mata, itu merupakan ilmunity. Ilmunity adalah Dajjal bermata satu. Jadi sepatutnya, Hi Yami, how are you? Hi. Jadi kalau itulah yang tercatat, perlu kita ubah. Jadi ketika orang yang baik ni kita perlu nyatakan kita perlu lakukan perubahan. Jangan dibiarkan berterusan begitu. Kalau satu mata itu UMNO tu di atas PA itu tidak menjadi PA, menjadi FA. FA tu ejaan dah lain lah tu. Ya, saudara kisah di setajam pisau ada hulunya, setumpul kayu ada uratnya. Sedap ni. Lama saudara Qashidi dia menulis setajam pisau ada hulunya, setumpul kayu ada uratnya. Semoga kita faham akan arti perjuangan yang kita warisi selama ini. Sedarlah UMNO kita ini siapa. Assalamualaikum Datuk Bahri Ismail. Politik hari ini sangat membimbangkan kedudukan orang Melayu. Benar. Dan saudara Fazil, Pak Hashim, ini saudara Fazil pula. Nazil Hashim menutup perbincangan beliau dengan saya tadi dengan 3 rangkap pantun. Elok pantunnya. Pantun orang lama ni sedap dibaca. Dia punya imbalannya, dia punya pembayangnya begitu indah. Kata saudara Nazil, dia kata pancing ikan di tepi tebat. Tak tahulah warga sekarang tahu atau tak tahu tebat. Tebat ni tempat taran air. Tempat air mengalir ada tebatan. Muat seraga ubi keladi. Jadi ubi keladi diisi dalam sebuah raga. Mungkin anak-anak muda kita tak tahu pun raga sekarang ni. Pemimpin merasa dirinya hebat. Jelas memperaga rendahnya budi. Cantik kiriman itu. Kemudian dalam rangkap kedua, Nazil menulis, lemak tertuka panggang kelisa. Cantik bidalan. Memanglah kalau kita makan ikan panggang sedapnya ikan tertuka. Dia kata lemak tertuka panggang kelisa. Ikan kelisa ni ikan, kalau saya panggil ikan darat lah. Air kelapa bersama laici. Pemimpin suka berebut kuasa. Jangan lupa, rakyat membenci. Dan penutup kepada pantun itu, beliau menulis, sepasang likuh seperti berkelah. Likuh ni saya sendiri pun. So Nazir, kalau saudara boleh masuk dengar ni, tolong sebutkan, beli pengertian tentang likuh. Saya sendiri tak sempat nak buka dictionary ataupun kamus dewan. Sepasang likuh seperti berkelah. Likuh ni apakah burung puyuh? Likuh saya tak tahu. Saudara Nazir, tolong saya supaya mungkin dia nak tahu. Terima kasih Arif.
Sepasang likuh seperti berkelah di hujung desa di Perdu Palas. Pokok palas ni, di Perdu dia. Perdu tu pangkal. Mungkin anak-anak muda tak tahu ni. Bagus Saudara Nazil ni. Saya suka pantun ni. Sepasang likuh seperti berkelah di hujung desa di Perdu Palas. Pemimpin angkuh mempersenda. Tunggulah masa amal dibalas. Dia mengingatkan kepada pemimpin jangan angkuh. Itu kiriman daripada Saudara Nazil Hashim, dan kita harap beliau sihat walafiat dan dapat mengirimkan kepada kita pantun-pantun dan kritikan-kritikan politik yang bermanfaat untuk kita. Yang dia kata, dia kritik tadi tentang huruf pa. Jadi dia fa. Bukan fa perubahan, bukan pertubuhan. Terima kasih Saudara Nazil. Saudara, sebenarnya dalam politik ini tidak ada yang mustahil. Sebab itu profesor saya dulu waktu saya belajar dulu, dia kata politik is the art of deceiving mankind. Iaitu satu seni mencaturkan pemikiran. Itulah politik. Dan hari ini politik negara kita sekarang ni memang berada dalam keadaan sempang peranang, kucak kacir. Tak tahulah, tidak lagi seperti zaman-zaman tenangnya zaman Tengku Abdul Rahman, walaupun ada pergolakan, zaman Tun Razak ke, zaman Tun Hussein On. Pergolakan itu tenang. Saya bila sebut Tun Hussein On ni, saya teringatlah janji dia kepada Dr. Mahathir dan amanat dia kepada Dr. Mahathir. Bila sebut Tun Razak ni, sebab sebenarnya nanti kita akan bercakap soal tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya teringat bahawa orang yang bertanggungjawab membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam UMNO adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Tapi orang lain kata Dr. Mahathir. Memanglah era waktu itu Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO, tetapi yang membawa masuk, yang mengundang, yang memimpin supaya memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Kerana Tengku Razali waktu itu menerima amanat, iaitu 6 hari sebelum Allahyarham Tun Razak meninggal dunia di London, beliau menyatakan 2 perkara. Pertama, dia kata cari jalanlah, selamatkanlah Datuk Harun. Kerana waktu itu almarhum Tun Razak baru dia sedar bahawa diri dia sepanjang dia berada di anjung kuasa waktu itu, ada kumpulan-kumpulan komunis daripada fahaman komunis, fahaman Marxis mengelilingi beliau. Akhirnya tertangkaplah 3 Abdul tu. Dan yang kedua, kata Tun Razak, dia kata eloklah kalau boleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dibawa masuk dalam UMNO, kerana kata itu beliau memimpin pergerakan pemuda Islam melalui ABIM dan juga WAMI. Jadi Tengku Abdul Razali balik daripada ke London, kemudian selepas almarhum Tun Razak meninggal, maka beliau bertemu dan berjumpa dengan ibu Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu Mak Yan, supaya memujuk supaya bawa lah masuk, kerana Mak Yan ni adalah isteri kepada Setiausaha Parlimen. Kerana waktu itu bapa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pak Ibrahim ni adalah Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan. Kemudian bila dipanggil, orang yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Tengku Razali ketika itu adalah Datuk Ibrahim Ali. Ini sejarah, jangan kita lupa supaya semua dapat tahu sejarah ni. Saya ambil sekian persembahan sebab kita akan masuk bab ni nanti. Jadi bila waktu itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanya kepada Tengku Razali, dia kata saya pemimpin Islam, saya nak menggerakkan kegiatan Islam dan sebagainya. Jadi Tengku Razali kata, Anwar, kalau betul-betul you nak memimpin Islam dan sebagainya, kerana waktu itu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali sebagai Menteri Keuangan sedang membuat kajian untuk mewujudkan Bank Islam. Kertas kerja untuk mewujudkan Bank Islam itu dipindah daripada meja dia serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau you nak sangat Islam, ni you buat study, you cuba wujudkan, dan saya akan sokong atas penubuhan Bank Islam. Jadi mereka harus ingat, orang yang bertanggungjawab mewujudkan Bank Islam itu sebenarnya asalnya daripada Tengku Razali Hamzah. Jadi ini dapat disahkan oleh Datuk Ibrahim Ali. Beliau kata, dia biasanya beliau kata, Toheng, betul ke? Dia kata, betul, kata. Balik daripada pejabat Tengku Razali itu, aku pikuh file, kata. Macam nak jatuh, kata. Nah, artinya gitu kita. Jadi pemimpin yang terdahulu, mereka berjasa, dan pemikiran tak ada lain tidak bukan menunaikan manat dan amanat. Amanat Tun Razak itu dilaksanakan untuk kebaikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyatukan umat Islam dan bangsa Melayu.
Sebab itu, setiap kali saya bertemu dengan Tengku Razali, beliau menyatakan lain tak ada pada dia. Dia cukup khawatir, susah hati melihat perpecahan bangsa. Kemana kita nak pergi? Kalau UMNO ni terus bertelagah, orang Melayu sama bertelagah, wujud 5-6 parti dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan supaya betul lah ni Mat Otai Harun, kita berdoa lah kepada Allah segera menyelamatkan kita daripada cacar marba. Ini cacar marba politik ini segera berakhir dalam keadaan cukup sempang peranang. Saya melihat kerana kucak kacir ini sedang menerewang di laman sosial pula. Kerana ada pula unsur-unsur mereka yang mula memainkan sentimen perkauman. Yang ini cukup bahaya. Ini cukup bahaya. Apabila kita menggunakan masalah rasis ni diadu dombakan antara Melayu dengan Cina, ini paling bahaya. Bila adanya politik perkauman, kita harus menolak. Ini saya lihat, ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mereka-mereka yang sedang kekalutan politik menggapai kuasa. Jadi biar Melayu ni berpecah belah, ada berlaku begini untuk mereka melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Apa yang dia nak buat, agenda politiknya. Naratif politiknya kita tidak tahu. Kerana apabila saya terbaca bahawa kononnya melalui halaman melalui satu halaman website tu, dia kata dia menyatakan MCA dan MIC berhasrat mahu meninggalkan Barisan Nasional untuk membentuk satu pakatan baru dalam menangani politik masa depan. Itu dibuat dalam pertemuan antara Majlis Tinggi kedua-dua parti tersebut. Tarikhnya pada 7 bulan Oktober yang disiarkan oleh media The Coverage. Saya melihat ini adalah unsur-unsur nak beri kemarahan pada warga UMNO. Nak bagi marah. Akhirnya orang Melayu kata, okey, berambuhlah. Bila ini berlaku perpecahan lagi. Jadi ini apakah ini tujuannya untuk menyatukan Melayu? Tak boleh begitu. Tak boleh, kita kena terima hakikat bahawa negara kita ini negara yang sudah majmuk. Kita sudah pun mencipta ataupun menandatangani perjanjian. Kita menerima semua kaum di negara ini untuk menjadi warga negara bangsa, warga bangsa kita. Tak sepatutnya kita wujudkan lagi racial politics. Dan inilah yang menjadi masalah yang sedang diusahakan dan akan ditangani oleh Yang Berhormat Tengku Razali seandainya beliau ada kesempatan untuk memberi pandangan, membuat sebuah pikiran terhadap politik masa depan negara kita ini. Dan beliau berkali-kali menyatakan sebab waktu dulu apabila perikatan diwujudkan, Tengku Razali bertindak sebagai bendahari UMNO dan bendahari perikatan, bendahari Barisan Nasional zaman Tun Razak. Jadi racial politik ini tak sepatutnya berlaku. Jadi bila MCA dan MIC kononnya berhasrat nak meninggalkan Barisan Nasional, kena ingat Him yang Berhormat Tengku Razak Hamzah ni pemikir yang hebat. Itu yang saya katakan bahawa beliau juga adalah terlibat dalam penubuhan Felda dan sebagainya. Banyak jasanya. Mungkin anak-anak muda ini tidak dapat mentelaah atau mengetahui banyak benda. Apa yang dilakukan oleh beliau. Saudara ini Mak Rin Abdul, bahaya isu ni. Memang ini isu ni bahaya. Kalau dikatakan MCA, MIC keluar dari Barisan Nasional, maka warga UMNO yang begitu ramai 37 juta akan memberontak. Bila memberontak berlaku perpecahan kaum. Apakah ini diingini oleh mereka yang bermain dengan api perkauman? Apa nak jadi pada negara kita ni? Ini keadaannya. Kita tidak mahu divide and rule, pecah dan perintah. Sebenarnya ini juga dihalakan seolah-olah. Ini saya nampak ini ada unsur-unsur yang menekan Presiden UMNO. Kerana Presiden UMNO adalah pengurusi Barisan Nasional. Maka akan dihalakan bahawa kamu gagal mentadbir Barisan Nasional, maka dua-dua parti ini keluar. Ataupun kerana berlembut sangat dengan MCA, berlembut sangat dengan MIC. Inilah naratif politik mereka untuk tak lain dan tak bukan menekan Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana mereka sekarang ni, puak-puak yang berada sekarang ni dengan kumpulan yang satu lagi itu sekarang ni tengah meminta supaya Datuk Seri Zahid Hamidi membuat kenyataan. Apakah beliau akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Tan Sri Muhyiddin? Mereka mendesak. Tapi desakan itu tidak dilakukan secara direct. Kerana dengan Datuk Seri Zahid Hamidi ini, dia kalau kau berdepan, aku berdepan lah. Saudara Khairul Osman, Tengku Razali adalah pemikir yang tajam tentang masa depan Malaysia. Benar. Sebab itu, Yang Berhormat Tengku Razali dah melontarkan kenyataan. Dia kata, sudah sampai masanya
kerana Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini membuka keahliannya kepada bukan Melayu, jadi tak perlulah dia berada dalam Muafakat Nasional. Dan untuk apa kita sokong kerajaan Perikatan Nasional? Itu dia dah nyatakan sebulan dulu lagi dah beritahu. Tapi orang lain tengok buat tak tahu. Hanyalah setelah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau mendapat sokongan, baru timbul kelang kabutnya. Sepatutnya kita dengar cakap orang tua ni. Bukanlah dia tua sangat tua itu, saya pun tua juga. Sepatutnya kita dengar, ambil perhatian dan fikirkan dan kita hadamkan apa maksudnya. Kalau Parti Bersatu mau bersatu dengan UMNO, bagaimana tu? Kalau nak bersatu dalam UMNO, macam mana yang Muhammad Walid Tengku Razali lakukan? Kena tunjukkan kemuliaan, kesucian hati kamu. Tengku Razali bubarkan Sembilan 46. Bubarkan PBBM, menyertai UMNO tak ada masalah. Selesai masalah sekarang ni. Tapi kerana masalah degil ni, kerana nak kuasa, mereka nak menggapai kuasa. Lepas tu dia ada dombakan. Begitu juga, saya terkejut apabila media sinaran harian. Ini media sinaran harian ni, kalau akhbar sinar harian tu saya tahulah. Adalah dia punya kelulusan permit daripada kerajaan. Ini media sinaran harian ni tak ada permitnya pun. Tapi terpampar sinaran harian. Dia tulis pula, dia kata, Datuk Seri Zahid membuat kenyataan UMNO sedia bergerak sendiri tanpa PAS. Atas alasan kerana PAS sudah hilang semangat Muafakat Nasional. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk melagakan pula UMNO dengan PAS. Kerana PAS sekarang ni berada dengan Perikatan Nasional. Jadi dilagakan. Inilah politik pecah adam perintah. Saya merasakan enough is enough tadi. Assalamualaikum Ayanda. Harapan rakyat semoga Yang Tuan Agong meneliti kluster berebut nak kuasa. Rapat sembah patik pada Tuanku. So, kita harus merapat sembah pada Duli Yang Tuan Agong bahawa rakyat tidak mahu melihat keadaan begini. Naratif blok Surahim, ada coverage media PH tu cerita kita semula, cerita 2018 lagi tu, dan mereka akan melakukan kitaran semula, mereka akan lakukan apa sahaja, dan matlamat naratifnya tidak lain tidak bukan untuk memecahkan Muafakat Nasional, tidak lain tidak bukan. Yang kedua, untuk melaga-lagakan antara pimpinan ataupun parti-parti politik Melayu dengan bukan Melayu. Tak ada lain. Apa untungnya kalau negara berantakan? Sebab saya nampak sekarang ni, penyokong-penyokong Tan Sri Muhyiddin sekarang berada dalam keadaan yang cukup menggelabah. Betul, mereka menggelabah. Sepatutnya bila dia cakap benda begitu dalam TV 3 hari lepas, dia kata dia akan rotan. Dia ada rotan. Sepatutnya rotanlah budak-budak yang 17 yang melompat ni. Ahli Parlimen melompat. Mereka inilah yang membuat onar. Sepatutnya kalau dia nak selamat jadi Perdana Menteri, bukan kita takut. UMNO dah sokong dulu. Dari awal UMNO dah sokong. Apa ada masalah? Tapi mereka takut sekarang ni bimbang kuasa kehilangan. Sebab kalau berlakunya Muafakat Nasional, maka permuafakatan ini alam bagaikan bukan tsunami lagi. Ini ribut topan puting beliung yang akan melanda mereka dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Confirm kalah. 130 ke 140 kursi yang setengahnya dimenangi oleh mereka ni confirm akan kalah. Daripada puak-puak yang melompat daripada UMNO, yang berada dalam PBBM kata 31 orang, bersama dengan Azmin Ali, confirm kalau kira satu persatu akan kalah. Bukan itu saja, malah ia akan menjangkit dengan mereka-mereka yang berada dalam Parti Keadilan, malahan Parti PAN pun juga akan disapu oleh ribut puting beliung ni. Jadi sebab itu mereka mewujudkan pelbagai persepsi politik. Ada yang daripada kumpulan sebelah sana, ada kumpulan sebelah sini, dan lain tak ada, terjahnya pada UMNO. Akhirnya mereka mau menggambarkan seolah UMNO yang salah. Sebab itu saya bersetuju dengan tindakan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia diam diri. Assalamualaikum, ya, apa khabar? Pencerahan malam ini ada majlis wartawan multi urus. Ya, berhati-hati kalau pergi orang kahwin tu ya. Sekarang ni COVID-19 ya. Jadi ada pula kata-kata mereka mahu supaya Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil tindakan ke atas ahli-ahli UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mereka saya tak tahulah apakah mereka faham tentang politik. Jangan membodohkan rakyat lah. Satu saja, saya mengharapkan kumpulan penyokong Tan Sri Muhyiddin ni jangan cuba memperbodohkan rakyat. Sebab itu sabar malam saya memberi pencerahan. Sebenar-benarnya kuasa mutlak terletak pada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. PRU 15 ni 130 kursi plus dalam tangan. Betul Saudara Khairul Osman. Kalau UMNO dengan PAS bersatu, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Tapi mereka cuba memecahkan kerana mereka khawatir. Mereka khawatir bahawa mereka kehilangan kuasa. Itu masalah sebenarnya. Jadi maka rakyat dia. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa dia ada sokongan dan sebagainya, sepatutnya mereka dengarlah dulu. Perlu apa nak bertindak? Kan saya dah kata tidak semudah itu untuk mengusir Tan Sri Muhyiddin daripada anjung kuasa di Sri Perdana sebagai Perdana Menteri. Tidak semudah itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia cuma nak bawa jumpa agung menyatakan bahawa beliau mendapat sokongan, artinya kalau dia dapat sokongan, artinya sokongan pada Tan Sri Muhyiddin sudah tidak ada. Itu cerita sebenarnya. Cerita naratif sebenarnya, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat membuktikan kepada Duli Yang Maha Pertuan Agong, Tan Sri Muhyiddin tidak hilang sokongan, maka dengan sendirinya Tuanku boleh bertindak. Nazir Hashim, maaf Datuk, bukan likuh yang betul, pakuh. Pakuh apa pula dia? Zil, pakuh maksud apa? Bukan. Lagi susah saya ni. Pakuh sejenis burung enggang. Oh, burung pakuh. Burung pakuh sejenis burung enggang. Terima kasih Saudara Nazil. Ini pantun dia tadi tu. Bukan likuh, burung pakuh rupanya. Pakuh tu seperti burung enggang. Terima kasih. Itulah orang lama ni dia banyak bahasa-bahasa yang kita pun tak tahu. Saya sendiri dah usia 64 tahun, baru saya dapat tahu ada pula sejenis burung enggang, nama dia burung pakuh. Berbalik pada soalan politik kita malam ni. Jadi kita melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim adalah untuk memberitahu pada Agong bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak mempunyai sokongan. Itu saja. Salam Datuk. Ada 3 MP lagi menarik dan buat laporan polis. Ini yang saya nak masuk. Saya melihat ada satu naratif yang lain. Apabila mereka melakukan membuat laporan polis, jangan lupa siapa Menteri Dalam Negeri. Memanglah inilah dia punya jalan-jalannya. Sebab itu saya tengok, saya lihat bahawa Datuk Zaid Amidi dia orang yang cukup bijak. Dia tak ada tergapah membuat statement dan sebagainya. Apabila ada laporan polis, maka suka tak suka polis akan membuka kertas siasatan. Kalau ini berlaku, mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap sekali lagi? Atas alasan melakukan onar, mengkucar-kacirkan ketenteraman politik negara. Ini dia punya naratif yang saya nampak. Sebab itu dia buat laporan polis. Patutnya buat laporan polis tu lepas dia jumpa dengan Agong. Sebab Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong tidak akan bertindak sembrono. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tunjuk nama, sign SD dan sebagainya. Sebagaimana kata Yang Muhammad Tengku Razli pada saya, dia kata tidak boleh seseorang Perdana Menteri itu dilucutkan jawatannya hanya dengan SD. Beliau orang lama dalam politik ni. Daripada tahun 64 lagi jadi ahli parlimen. Ya? Dia kata tak boleh. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bawa 180 SD pun sembah pada Agong, dia nak angkat sumpah. Tak boleh. Memang betul pun dalam perlembagaan ada tertulis bahawa mana seseorang yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri, dia tak boleh dilucutkan jawatannya begitu sahaja. Yang berkali-kali saya katakan, yang boleh melucutkan jawatan seseorang itu sebagai Perdana Menteri yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong adalah dengan 4 perkara. Iaitu pertama sekali dia meninggal dunia. Yang kedua dia disahkan oleh doktor gila. Yang ketiga dia sendiri nak letak jawatan. Dan yang keempat adalah di parlimen. Kau bawalah SD banyak mana pun tidak akan melucutkan jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Cuma kalau dah ada itu, tentulah Duli Yang Mulia Pertuan Agong akan memanggil Tan Sri Muhyiddin. Bagaimana keadaan begini? Kalau benar, so the choice is yours. Dan jangan lupa bahawa dalam perlembagaan kita juga, ini saya selalu lupa ya. Okeylah kita kata begitu begini. Di bawah artikel 55. Ini perlembagaan kena baca. Saya cuba ada satu lagi clause. Ini kuasa agung kita ni. Saya baca ya saudara. Perkara 55 memanggil, memberhenti dan membubarkan parlimen. Yang di Pertuan Agong hendaklah memanggil parlimen bermusyarat dari masa ke semasa. Artinya kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membuktikan pada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong beliau mempunyai sokongan dan sebagainya, okey, maka
selepas bersidang dengan Majlis Raja-Raja, maka Baginda Pertuan Agong boleh mengarahkan supaya satu persidangan parlimen dipanggil. Hanya Agong saja yang boleh memanggil sidang parlimen sebab parlimen dijadualkan bersidang pada 2 November. Kalau nak dipercepatkan, kalau jumpa Agong 13 bulan, Agong dah tengok keadaan begitu, Agong dah berjumpa dengan Tan Sri Perdana Menteri. Kalau Tan Sri Perdana Menteri kata, okeylah kita buktikanlah apa semua, Agong berhak dan berkuasa untuk memanggil sidang parlimen. Pada bila-bila masa. Dia nak panggil besok ke, dia nak panggil lusa. Ini di bawah Perlembagaan Artikel 55. Perkara 55. Betul, Khairul Khair. Dan Yang di-Pertuan Agong juga boleh memberhenti atau membubarkan parlimen. Itu kuasa mutlak dia. Saudara Saleh komen, saya tak mau ketawakan soal dapat kerusi plastik apa pun, itu soal dia lah. Kan? Jadi, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan benda begitu, jadi kenapa perlu dihalang? Apa matlamatnya? Sebab tu saya melihat, saya kata, what is the narrative? Apa keadaan sebenarnya? Naratifnya apa sebenarnya? Kerana memang kita tahu sedang berjalan kegiatan beli-membeli. Ini tak betul. Maka dagangan jawatan ahli parlimen ini sudah bermula. Ini saya tak setuju. Saya tak setuju mana-mana ahli parlimen yang boleh dibeli untuk mengikut telunjuk seseorang atau mengikut telunjuk pihak. Kalau dia merasakan keadaan negara sekarang ni perlu melakukan perubahan, maka perlu diubah. Full stop. Sebab rakyat dah memberi mandat kepada dia. Sewaktu kita ramai-ramai pergi mengundi hari itu, mana saudara memilih siapa jadi wakil rakyat saudara. Jadi, wakil rakyat inilah harus melaksanakan mandat rakyat. Mereka itu wakil rakyat. Sebab itu di parlimen, mereka tidak dipanggil atas nama. Mereka dipanggil atas nama kawasan. Kalaulah orang itu daripada Datuk Seri Najib, dia tak panggil Datuk Seri Najib. Dia akan panggil Yang Berhormat Pekan. Artinya seluruh warga Pekan itu. Jadi sebelum dia membuat satu tindakan, sesuatu keputusan, dia kena tanya pada warga Pekan. Kalau sebelum dia nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, ataupun tak nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, dia sepatutnya berjumpa dengan warga Pekan. Ni sekarang negara begini. Sepatutnya berlaku begitu. Ini tidak. Mereka yang menjadi ahli parlimen ni kadang-kadang tidak menghormati. Saudara Khair Osman, the beauty of Perlembagaan Persekutuan. Memanglah perlembagaan kita ni, kita harus ucapkan tahniah kepada Allahyarham dan mendiang-mendiang yang menggubal perlembagaan negara kini. Cukup cantik. Dia ubah apa semua. Pertama sekali, dia tidak menghilangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Bahawa diletakkan ini, negara ini ditadbir oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Tapi bila Agong dah lantik seorang Perdana Menteri, Agong dia ada kuasa untuk memberhentikan. Dan yang ada kuasa memberhentikan adalah di kalangan ahli-ahli dewan yang merupakan wakil-wakil rakyat. Sepatutnya mereka bertanya pada rakyat mereka sendiri. Ni sekarang ni dah sebab saya kata menerewang ni macam-macam ni. Saya rasalah kalau tengok naratifnya dengan ada laporan polis dan sebagainya, maka besar kemungkinan huru-hara tak boleh dielakkan. Kalaulah pula Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba dihalang untuk berjumpa dengan Agong. Apa kata puak-puak reformasi? Apakah kita mahu melihat negara kita ini terjebak dalam suasana sebagaimana yang berlaku di Indonesia? Tiba-tiba saja negara kita bergolak. Rakyat dah sekarang ni penuh dengan masalah COVID-19. Kita diburu ketakutan. Jangkauan virus corona ini menjangkit di sana sini. Kita tak mahulah benda itu berlaku. Jadi kalaulah ada usaha untuk menahan, dia nak jumpa menghadap Agong. Agong pun dah bagi audience, dah bagi state, dah bagi tarikh. You boleh menghadap aku. Dulu yang Maha Agong kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menghadap, datang. Nak takut apa? Kalau you rasa you ada sokongan, apa perlu you takut? Biarlah. Rakyat, ahli parlimen, ketua pembangkang, nak berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, sultan dia, raja dia, Agong dia. Biarkanlah. Sama ada benar atau tidak soal lain. Biar dulu. Dah cerita satu bab. Ini saya tengok sekarang ni, bila ada laporan polis. Ini dia nak guna rotan lah ni. Mungkin nak merotan lah ni gamaknya.
Nah, jadi di sebenar-benarnya patutnya Tan Sri Muda rotan orang yang 16 orang tu. Yang jadi menteri-menteri ni. Kalau mereka mengunjukkan honor semua. Be a gentleman lah. Why can't we be a real gentleman statesman? Cakap orang putih. Kenapa tidak kita menjadi seorang ahli parlimen yang benar-benar bermaruah, yang menjaga ini maruah sebagai ahli parlimen. Biar dia nak jumpa-jumpa lah. Dia nak sembah pada Agong. Agong tidak akan menukarkan Perdana Menteri kalau mereka menyokong Tan Sri Muda sebagai Perdana Menteri. Sokonglah. Sampai waktunya bila ada pemilihan nanti, adalah pemilihan. Ini negara demokrasi. Demokrasi is the game of the numbers. Mereka yang mempunyai jumlah angka yang cukup, jumlah numbers yang cukup, maka dialah yang akan menang. Dan pihak yang menang tak boleh pula nak menekan pihak yang kalah. Dan pihak yang kalah kena mengakui pihak yang menang. Ini prinsip demokrasi. Ini jadi saya tengok kadang naratifnya agak menggusarkan saya. Tambah-tambah lagi bila tersiar, daripada satu tulisan dalam website hari ini, iaitu kononnya projek membeli ahli dilakukan oleh Farhas Wafa Salvador, iaitu supporting Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nampak. Ini sekarang ni dah ada nampak. Kononnya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menggunakan Farhas untuk membeli wakil rakyat. Apa matlamatnya? Nanti akan ada laporan polis lagi. Maka Farhas akan ditangkap. Cuma sekarang ni waktu dah sebenarnya tak ada dah waktu ni. Perlu apa nak buat laporan polis? Tak perlu. Kalau kata tak sokong lah. Yang takut pada bayang-bayang ni kenapa? Let's face the consequences. Bukan kerana ahli-ahli UMNO tak pernah memberi kepercayaan pada kamu. Warga ahli-ahli parlimen telah pun sebulat hati. En blok. Memberi sokongan bersama dengan warga PAS untuk Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri. Dengan harapan beliau mentadbir sebaik mungkin. Tetapi apa yang berlaku? Bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mereka mewujudkan Parti Perikatan Nasional. Mereka nak memecahkan Muafakat Nasional. Mereka menarik ahli PAS, Parti PAS menyertai Perikatan Nasional, Parti Politik Perikatan Nasional. Dan hari ini dibuat apa pula ni, satu berita pula lagi, kononnya MCA dan MIC nak keluar daripada Barisan Nasional. Apa matlamat kamu? Apakah kamu mau menghancurkan Barisan Nasional? Apakah kamu mau membunuh UMNO? Ini yang kata tidak ada keikhlasan. Sepatutnya biarkanlah. Saya sebagai warga UMNO, kita nak bertarung saja gentlemen. Saya kadang-kadang terfikir juga sebenarnya takut apa? View dalam kerajaan sekarang. Untuk bertanding pilihan raya ni bukan mudah. UMNO yang berkekurangan sekarang. Akaunnya dibekukan. Banyak wang-wangnya sudah hilang. Disapu di tengah jalan. Okey? Untuk UMNO membiayai kos pilihan raya, saya berkeyakinan botak. Ini banyak orang bercakap, bagi pada orang ni jadi ahli parlimen, bagi orang ni jadi presiden UMNO. Betul. Boleh ke presiden UMNO itu mengadakan sekurang-kurangnya setiap satu kawasan parlimen 2 juta ringgit. Kali 220 kawasan parlimen. Parti UMNO kena menyediakan sebanyak 440 juta ringgit untuk kos pilihan raya. Saudara boleh marah lah, boleh maki lah Presiden. Saya boleh kata macam-macam lah. Boleh lah nak lantik Datuk Muhammad Hassan sebagai jadi Presiden lah. Ataupun orang itu, orang ini dan sebagainya. Boleh ke dia mencari wang sejumlah 440 juta? Sebab, ini saya cakap terus terang. Apabila ada perbincangan antara Presiden UMNO dengan penasihat pengurusi Majlis Penasihat UMNO Tengku Razili Hamzah, kebetulan saya dapat mendengar. Saya ada di situ, dapatlah minum petang sekali, yang tidak pun diusir oleh kedua-dua mereka. Dia kata, tak apalah Datuk, boleh duduklah dengar je, okey lah. Kan? So, berbincanglah tentang pilihan raya ini. So, waktu itu, Yang Muhammad Tengku Razili bertanya pada Datuk Zahid Hamidi, macam mana nak menghadapi pilihan raya ni? Dia macam anak dengan bapak cakap. Saya tengok, saya lihat. Hubungan antara Tengku Razili dengan Datuk Zahid ni macam anak dengan bapak. Sesuailah beliau jadi penasihat pada majlis pengurusi, menjadi pengurusi majlis penasihat UMNO, Presiden UMNO. Dia tanya Datuk Zahid, dia kata agak-agak bila pilihan raya ni ya?
Datuk saya kata tak tahulah, ini terpulang pada Tan Sri Muhyiddin lah sebab dia Perdana Menteri. Dia yang boleh menentukan, dia boleh menasihati Agung. Masyarakat Agung untuk bila nak bubar parlimen. So Tengku kata betul tu, dia kata. Betul lah, dia cakap betul, dia kata. Okey, kalau sepanjang pengalaman you lah, waktu jadi Timbalan Perdana Menteri dulu, masa tu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, masa pilihan raya, berapa kosnya ya, dia kata. Kos zaman dia lain, waktu zaman beliau tanding masa Semangat 46, Angkatan Perang Rumah dulu, lain kosnya. Lalu saya mengatakan, dia kata lebih kuranglah anggarannya sekitar 1 ke 2 juta. Memanglah nak pilihan raya bukan mudah. Kebanyakan mereka yang nak bertanding, nak jadi ahli parlimen apa semua tu, daripada UMNO ya, bukan daripada parti DAP. Bukan daripada parti PAS. Bukan daripada parti PAN dan sebagainya. UMNO punya calon-calon ni. Mereka tak ada nak keluarkan duit sendiri. Sebab bila pertemuan antara ahli-ahli parlimen tak jadi dengan sokong Dr. Mahathir, kita tuntut supaya diadakan pilihan raya. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan kepada ahli ketua-ketua bahagian dan sebahagian daripada ahli parlimen di tingkat 39. Saya ingat lagi dalam bulan Februari, dia kata kalau berlaku pilihan raya ni kita cuma mampu untuk UMNO pusat akan membayar ini wang deposit. Tiap-tiap calon kena letak deposit. Hari ni saya tak tahu berapa jumlahnya. Kalau Dewan Negeri rasanya 5,000, kalau parlimen rasanya 15,000. Itu saja yang UMNO ada. Jadi warga UMNO melihat bahawa kalau bertanding ni, duit dia nak ambil daripada UMNO. Nak cari mana? Jadi bila borak benda begitu, saya ni mulut lampah. Waktu borak begitu, tu besar juga ya, kalau 2 juta, 220 lebih kurang 220 kali dengan 2, 480 juta tu. Jadi sedangkan UMNO duit dah kena beku. UMNO pula duitnya banyak dah hilang lah tengah jalan. Kena sauk sana sini. Sebab itu mereka mau mengharamkan UMNO. Sebab ada wang-wang yang boleh disauk di bahagian-bahagian dan sebagainya. Tu yang Muhammad Datuk Zahid Hamidi, dia kata tak tahulah aku macam mana nak buat ni. Usahakanlah, dia kata. Saya sajalah kata mulut saya ni kan mulut lampah, orang Perak kata. Oh, apa susah, kita ada kerabat kita MCA. Mintalah MCA banyak duit. MTA parti besar. Saudara tahu apa Tengku Razak cakap? Ini banyak orang tak tahu. Tengku Razak, kita kena berusaha sama-sama. Untuk UMNO minta sedekah dengan MCA. We will never do that. Sebab dia kata sejak saya ingat saya jadi bendahari UMNO dulu, setiap kali pilihan raya, semua ahli-ahli calon-calon parlimen, sama ada daripada MCA, MIC, Gerakan, UMNO, semua kita biayai oleh UMNO sendiri. Maruah kita kena jaga. Ini kenyataan yang bawa oleh Tengku Razali. Saya dengar. Artinya, saudara, nak jadi presiden UMNO, nak cari duit mana? Bolehlah saudara calonkan orang ni jadi presiden, orang jadi presiden. Sebab itu saya melihat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia diam. Dia pun memikirkan juga ni. Ini kalau berlaku keruntuhan kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Kalau Tan Sri Muhyiddin nak buat parlimen, mana pula nak cari duit ni? Ketua bahagian ni tak dapat dia calon, memberontak. Dapat dia calon, minta duit daripada UMNO pusat. Sedangkan UMNO tak cukup bajet. Duit UMNO dah bertambah kurang. Yang kena curi. Sejak daripada zaman UMNO diharamkan lagi. Sedangkan waktu sebelum UMNO diharamkan, wang UMNO, duit UMNO melalui pelaburan banyak. Berbilion-bilion. Semua kena sakau. Saudara khair, memang terbaik Presiden Tengku Razali. Dia kata, jangan kita minta sedekah. Usahakanlah macam mana pun. Jadi saudara, duk terpa sebarangan. Duk mengatakan orang ni tak bagus, orang ni tak bagus. Bila kita bercakap, let us face the reality now. Saya melihat keadaan sekarang ni, dalam kecemperaan politik begini, tidak lain dan tidak bukan. Mungkin akan ada pilihan raya umum. Kalau berlaku pilihan raya umum, mana calon-calon UMNO nak cari duit? Ketua-ketua bahagian. Berbeza dengan DAP. Muhammad Zamri, bagi kat bosku. Bosku tak boleh, saudara Muhammad Zamri. Ya Allah, tak faham, saudara. Saya mengatakan, dalam prinsip demokrasi kita, dalam perlembagaan kita, seseorang yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah tak boleh bertanding. Bukan kita kata Datuk Najib tak boleh. Tapi kalau bosku nak cari duit mana juga?
Takkan duit dia nak cari sampai 450 bilion, timbul lagi masalah. Ini duit sakau lah. Orang lain pun katalah mencuri lagi duit. Ini bukan YSDB ni. Ini duit BB. Big Boss. Tak, sebab itu kadang-kadang bila saudara mencerca Presiden UMNO, saya bersimpati. Kita dah menjalani 7 pilihan kecil lah. Bagai nak gerak Datuk Zahid cari duit. Dia kadang-kadang berbual lah dengan penasihatnya. Macam antara anak dengan bapa. Untuk membiayai kos pilihan raya bukan mudah, saudara. Kita bukan macam orang PAS. Ini saya kena puji orang PAS. Warga PAS, bendera PAS tu yang dicacak ni mereka sendiri pacak. Bila habis pilihan raya, mereka sendiri turunkan bendera tu, mereka lipat. Lipat bendera tu yang elok, simpan untuk kegunaan masa depan. Orang UMNO ni tidak. Dia naik bendera tu, kena bayar. Mungkin satu bendera 50 sen ke atau RM1. Sepanjang-panjang jalan tu naiklah bendera UMNO. Bila habis saja musim pilihan raya, sampai reput bendera tu. Tak ada kasih dan sayang. Warga PAS dia beli. Ini kita kena puji ya. Sebab itu saya katakan, saya harus bercakap betul terang. Ini pencerahan supaya kita faham. Bila kita tengok UMNO ni begini, PAS ni begini. Sebab itu saya melihat kerjasama antara muafakat UMNO dengan PAS ini satu kebaikan yang terbaik untuk politik orang Melayu. Untuk kita memastikan anjung kuasa di Seri Perdana itu tunggaknya dipimpin oleh Melayu Islam. Itu impian Datuk Seri Zahid Hamidi. Impiannya at any cost. Can be anybody lah. Tetapi tunggak kuasa di anjung Seri Perdana itu mestilah warga bangsa Melayu Islam. Sebab itu diwujudkan muafakat nasional. Sebab itu yang Muhammad Muda Teguh Razali kasih dan sayang dia pada Datuk Zahid Hamidi. Tapi orang nak melagakan. Tapi mereka tak boleh nak lagakan. Kerana Teguh Razali sebagai penasihat. Apa yang dilakukan sekarang ni, dilagakan antara timbalan Presiden. Timbalan Presiden tak ada masalah pun. Ini masalah sebenar-benarnya. Dan sekarang ini, kalau benarlah isu projek beli ahli ini yang dilontarkan oleh warga netizen dalam internet, saya rasa ada tangkapan berlaku. Sebab penghujung dia punya dia kata bahawa ini begitu membuktikan konklusi yang didakwa Anwar Ibrahim bukanlah dibuat atas kepercayaan kerana duit dan sebagainya. Konklusinya, Anwar akan lakukan apa saja untuk menjadi PM dan jutaan ringgit tak akan jadi masalah kepada dia kerana sumber-sumber kewangan dia dari luar negara adalah sangat besar. Peringatan juga kepada MP UMNO yang terima habuan dari UMNO ini, jangan ingat mereka akan terlepas dari undang-undang walaupun Anwar jadi PM. Jangan cemarkan undang-undang negara semata-mata nak lepaskan diri. Nampak? Ini sudah ada seperti ada satu ugutan. Ketika kalau ada ahli parlimen menyokong, itu akan dituduh terima wang. Bukan nak selamatkan negara. Kita melihat hari ini negara dalam keadaan kucak-kacir. Sebab itu dari awal lagi saya katakan. Yang terbaik dalam keadaan sekarang ini bukan untuk melantik seorang Perdana Menteri. Put aside jawatan Perdana Menteri. Yang kita perlukan adalah seorang yang boleh memimpin negara ini untuk melaksanakan suasana mageran. The only choice. Agung punya kuasa di bawah artikel 150. Istiadatkan darurat politik. Hentikan kegiatan politik-politik ni. Segala ni cacat murba ni. Segala apik lempang dalam politik. Nak cari makan dalam politik ni. Mereka lah yang mengadu dombakan rakyat. Mereka yang memenangkan rakyat. Razif Ringo datang untuk PRU sangat besar. Memang besar. Itu bukan hanya parti, kerajaan pun kena. Bilion. Bukan sikit. Alangkah baiknya wang itu digunakan, disalurkan untuk rakyat yang dalam keadaan yang terkesan sekarang ni, kesan daripada COVID, kesan daripada kemerosotan ekonomi yang begitu teruk dialami oleh negara. Ini realiti. Apa berlaku pilihan raya negeri Sabah? Berapa ratus juta wang dihabiskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita tunggulah nanti dalam parlimen. Muhammad Zamri, Datuk, kalau sebelum pilihan raya Datuk Zahid pula ke mahkamah, macam mana? Dia dah boleh ke mahkamah pun. Datuk Zahid sekarang ni berada di mahkamah. Boleh katakan dia memilih untuk dibicarakan. Biarlah mahkamah menentukan. Kalaulah mahkamah mendapati dia bebas, dibebaskanlah. Kalau bersalah, bersalahlah.
Tetapi perbicaraan dalam mahkamah di Malaysia ni kita ada 3 step. Step pertama, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi hanya satu orang saja yang membuat keputusan, hakimnya. Jadi kalau keputusan itu diragui, boleh khilaf. Bahasa mahkamahnya kata khilaf. Macam Datuk Najib. Mungkin hakim yang buat keputusan itu khilaf. Maka dia diberi peluang untuk memohon pembicaraannya, ulang bicaranya di mahkamah rayuan. Sebab prinsip kita, no one is guilty unless it's proven by the court. Court ni ada 3, 1, 2, 3. Nah, masuk bawah lagi, kalau bawah lagi adalah daripada Magistrates Court, Session Court dan sebagainya. Tapi Mahkamah Tinggi, itu lepas Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, lepas Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Jadi selagi 3 mahkamah ini tidak membuat keputusan, tak bolehlah nak kata orang tu bersalah. Kerana mungkin ada khilaf. Bahasa mahkamah dia kata khilaf. So biarlah dia melakukan permohonan dan ulang bicara. Sebab Mahkamah Tinggi satu hakim. Bila dia bawa permohonan ini kepada Mahkamah Rayuan, hakim yang akan mendengar adalah 3 orang. Jadi kalaulah masih lagi juga dianggap bersalah, seandainya masih lagi dapati bersalah, mungkinlah 3 ini khilaf, ada last choice, iaitu ke Mahkamah Persekutuan. This is the last High Court. Dululah Privy Council di London. Ini tidak. Ini di Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan itulah maka 7 hakim akan buat keputusan. 5 ke 7? Tak silap saya 5. 5 atau 7? Rasanya 5. Jadi kalau dah 5 hakim tu takkanlah tak silap lagi kot. Pun kalau didapati bersalah juga, masih ada ruang kerana jasanya dan sebagainya memohon pengampunan daripada Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong. Tetapi pengampunan untuk daripada Agong ni tak boleh buat begitu saja. Ini yang berlaku dalam kes krisis yang berlaku dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tak boleh with the stroke of pen. Dia kena melalui majlis pengampunan. Azlan Go, apa kesan negara kita kalau Anwar jadi pihak? Saudara Azizan Go, dia Datuk Seri Anwar Ibrahim belum pasti jadi Perdana Menteri. Kenapa kita jump to the conclusion? Saya ketawa tengok apa yang ada dalam ni. Orang ni kata Anwar Ibrahim begitu, orang kata begini. Belum lagi. Biar dia menghadap Agong dulu. Syami Musa, tubuhkan tabung UMNO. Tinggal nombor akaun dalam laman FB UMNO. InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantunya. Betul. Ini bila saya tengah nak tunggu signal daripada Presiden UMNO. Saya menceritakan pencerahan ini supaya kita faham. Jangan kita terus terjap. Supaya saudara yang berkesempatan, sebab itu saya berjanji pada diri saya dan saya berjanji dengan saudara-saudara semua, saya akan cuba memberi informasi setepat yang mungkin. Okey, informasi saya kalau berlaku pilihan raya tentulah dalam keadaan yang sukar bagi UMNO dari segi konsep kewangannya. PAS pernah bersama DAP, Bersatu pernah bersama DAP. UMNO tak boleh. Saudara Masa Samad, ini bukan soal bersama dengan DAP. No, ini soalnya satu persatu kita huraikan dulu. Selepas 13 bulan nanti, sebab itu kata jangan ada usaha untuk menahan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Agong. Beliau sebagai ketua pembangkang, biarlah. Jangan kita cemarkan politik negara kita ini dengan cacar merbau, dengan mewujudkan suasana yang bukan-bukan. Tak perlu pun ahli-ahli parlimen tu nak buat laporan polis. Biarlah, ketawakanlah kalau betul kamu tidak menandatangani SD itu. Kamu ketawakanlah sebab akan dibuktikan bila berlaku pengundian di parlimen nanti. Sebab saya nak bagi tahu, memang ada sekarang ni bahawa besar kemungkinan kalaulah tak jadi apa-apa pun, November ini akan ada usul berhubung dengan kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri tak boleh nak menolak. Kalau betul-betul gentleman, let's face it. Apa takut sangat? Saya hairanlah kenapa usul undi tak percaya pada menteri ini itu dibawa dulu speaker dulu, iaitu Tan Sri Arif selaku speaker, dia dah bagi pun keizinan supaya usul undi tak percaya ini dibincangkan di parlimen. Biarlah. Kenapa nak ditahan? Kenapa diletak di bawah nombor 27, perkara 18? Memanglah di parlimen itu urusan kerajaan mesti diutamakan. Jadi
Kerana Arif, Tan Sri Arif ini mengizinkan usul dia tak percaya, maka beliau perlu ditukar sebagai speaker. Ini satu benda yang bagi saya ketawa lah. Dan akhirnya terbukti. Bila nak lantik speaker yang baru ni, amat memalukan. Beliau cuma Ad Harun, saudara Azhar, Datuk Azhar, dia cuma dapat 111 undian saja. 111 undian bukan majoriti di kalangan ahli dewan. Sedangkan dalam perlembagaan mengatakan mesti dapat majoriti. Ini pun satu masalah lagi. Jadi biar dulu selesai satu persatu. Apa yang susah sangat? Oh, marah Dr. Mahathir. Memanglah rakyat pun, kalau Dr. Mahathir buat satu benda tak betul, rakyat pun akan bangkit. Sekarang ni masalah yang saya unsing saya, kalau ditahan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berjumpa dengan Agong, ada pula elemen-elemen menggunakan kuasa. Okey, tangkap orang ni, siasat orang ni. Okey, akan bangkit reformasi 2. Benda ini tak baik untuk rakyat. Tak baik untuk negara. Kita dalam keadaan mengalami COVID-19. Kalau bertempur pula nanti. Jangan lupa waktu ini reformasi dulu. Berapa banyak habis tear gas. Gas pembelih mata, duit juga habis. Pancutan air pedih pun. Jangan lupa. Apakah kerajaan hari ini nak bertempur lagi? Sebagaimana berlaku di Indonesia. Malu kita. Saya rasa malu sebagai rakyat, saya rasa malu. Sebagai pembayar cukai, sebagai warga bangsa, negara yang berdaulat, yang mengamalkan sistem ekonomi, sistem demokrasi, raja berperlembagaan. Saya memilih supaya dibiarkanlah. Dan Seri Anwar Ibrahim nak jumpa. Sebab itu saya catakan bila dia kata dah panggil, saya hadir dan dengar betul ke tak betul. Jadi pelik betul. Kenapa otak setengah MP kemaruk sekuasa lompat katak tumbangnya kerajaan. Tak ada undang-undang. Kita tak ada undang-undang anti lompat. Dulu saudara AJJ memang ada dibawa. Kerana waktu itu Sabah berlaku anti lompat. Dan anti hopping law ni sudah pun pada mula tu diluluskan oleh Parlimen. Saya tak tahu kenapa dibatalkan. Jadi saudara Razia Ringo tak perlu nak risaulah Anwar Ibrahim nak menghadap. Itu saya kata biarlah dia menghadap. Kerana suka tak suka pun, tempoh jeda waktunya tinggal lagi 2 tahun lebih untuk kita terpaksa mengadakan pilihan raya umum. Jadi kalau kamu sekarang okeylah kamu tahan. Tapi kamu membiarkan api reformasi itu membara. Dan apa jadi? Sehebat-hebat UMNO Barisan Nasional pun, kerana mereka menggunakan lambang Parti Keadilan, akhirnya penguasaan UMNO Barisan Nasional tumbang. Jangan lupa, akhirnya negara kita ditadbir selama 22 bulan oleh kerajaan yang kita tahu apa penyakitnya, apa rasanya, apa pedihnya, apa peritnya. Dan benda ini rakyat dah rasa. Kenapa kita biarkan benda nak mengulangi lagi? Kenapa nak memancing hati amarah anak muda? Jangan kita pancing. Biar kita betul-betul mengamalkan demokrasi. Tok Datuk Seri Anwar Ibrahim dah main cerita cukup ni banyak kali Datuk. Memanglah saya terpaksa menyatakan cerita ini supaya rakyat faham. Saudara mungkin tak berkenan. Saya nak memberi pencerahan bahawa isunya bahawa 13 hari bulan besok ni biarkan dia. Dan saya berkeyakinan Agong mempunyai dalam majlis raja-raja ni akan bersidang. Okey, terima kasih Saudara Samsul. Jadi ini keadaannya yang saya lihat. Jadi sekarang ni sebenarnya kita kena tengok dia mengikut perkara dia kadang tambah kelang kabut. Saya mengikut perkara 55 perlembagaan, perkara 55 perlembagaan yang boleh membubarkan tanpa rujuk pada siapa adalah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Itu saja. Sekarang ni sebenarnya saya nak masuk bab apa yang berlaku dalam penyelewengan kerajaan. Ini satu bab lagi ni. Saya menerima kiriman banyak cerita itu, biarlah cerita-cerita politik saya tak nak minat begitu dengar tu, tentang apa ni tentang segala sumpah dan akur janji sebelum memegang jawatan sebagai penguatkuasa undang-undang. Apabila hari ini ada pula pegawai polis yang dihadapkan ke mahkamah, ada pula jadi pendakwa raya juga dihadap ke mahkamah kerana menerima rasuah dan sebagainya. Ini pun tidak baik. Isu scam, Makau scam ni perlu ditangani. Bukan sikit duit rakyat yang habis.
Jadi saya mengharapkan supaya pimpinan kerajaan dapat menangani satu persatu. Ini tak termasuk lagi isu EcoWorld. Isu EcoWorld yang akan di-bail outkan. Berbilion duit rakyat akan digunakan oleh UEM. Ini saya cuba nak menghadamkan. Saya cuba nak menghadamkan tapi saya tidak dapat untuk mengulasnya lebih banyak lagi kerana ada pula isu timbul satu cerita lagi. Cerita satu ni, syarikat Kroni Mahathir telah di bail out oleh ZT sewaktu beliau menjadi pengurusi kepada Khazanah. Dan syarikat itu oil and gas company Sapura Energy Berhad is back in the news again. Last Wednesday, news broke of Brazilian. Di Brazil sana sudah ditangkap. Saya tengok dalam gambar yang kirim dekat saya tu. Saya mengiring kepala. Bersusun duit. Ini duit rakyat. Ya, ini terdiam. Kenapa tak disiasat? Patutnya pegawai SPRM segera menggeledah syarikat Kroni yang dikatakan milik Dr. Mahathir yang melakukan bail out. Dan syarikat itu sekarang ni kena raid di Brazil. Itu saya dapat tadi, boleh dapat dia tengok. Ada tersiar dalam The Age Market. Lebih besar daripada krisis YNDB. Ini. Jadi kita mengharapkan supaya kebejatan mereka menggunakan wang rakyat secara sembrono untuk mengkayakan pihak-pihak tertentu, untuk mengisi tembolok orang-orang tertentu, untuk mereka jadi kaya-kaya. Ni saya rasa malam ni nanti saya cubalah untuk menghadamkan isu tentang EcoWorld. Saudara Yusma, sekiranya rakyat mengulangi kerajaan 22 bulan, kena muhasabah dirilah dari mana punca yang menyebabkan rakyat pun high arah tu. Dah jelas sebelum ini muafakat nasional terima oleh rakyat, tapi sekarang dah huru-hara. Yang menghuru-harakan tidak lain dan tidak bukan adalah Parti Peribumi Bersatu. Dari awal lagi, semua saya nyatakan, apabila saja muafakat nasional ditandatangani, oleh Datuk Zaid Hamidi dengan Tuan Guru Haji Hadi. Mereka mewujudkan himpunan membela maruah Melayu. Maruah apa benda kau nak bela lagi? Waktu itu maruah Melayu memang tergadai teruk. Tapi waktu itu kamu sebagai pemerintah, Tuan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin sebagai Menteri Dalam Negeri. Koma berada, orang Perak kata koma berada di anjung kuasa waktu itu. Anda lah yang merosakkan maruah Melayu. Jadi kenapa nak dilawan dengan muafakat nasional? Jadi bagi saya cukuplah ahli-ahli politik ini memutar belitkan kenyataan, menjerut hati dan perasaan rakyat. Kita mahukan supaya, saya harap warga netizen yang bersama-sama dengan saya ini, kita mewujudkan satu suara, iaitu suara kita mahu satu suasana demokrasi yang tulen, yang dihayati dengan sepenuhnya. Dan kita mahu agar suara rakyat itu kuasa keramat. Kita ulangi ataupun kita ulas malam esok cerita lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu, jaga kesihatan saudara dan keluarga saudara. Terima kasih.